Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmatnya dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada minggu ini. Semoga Allah mengistiqamahkan kita dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah hidupkan kita di hari seterusnya nanti untuk kita mengambil manfaat dan kita mengutip segala amalan kebaikan sebagai contoh menuntut ilmu ini untuk menjadi bekalan kita di akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi penghulu bagi seluruh para anbiya dan para rasul yang akan membawa dan akan memberi syafaat kepada umat baginda. Dan di antara syafaat yang paling besar di antara para anbiya, para nabi-nabi dan para rasul adalah syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi sebelum kita mulakan, kita ambil masa sedikit untuk kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak banyak, ikut saja rentak saya ni, pendek je bacaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Itu saja, dua lafaz itu saja. Okey, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Tiga kali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat masuk syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu dia ziarah makamku, Nabi kata dalam hadis yang sahih, apabila seseorang itu dia datang ke makamku, iaitu sama ada tuan-tuan pergi umrah ataupun pergi haji dan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berselawat di hadapan makamku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu. Nabi kata aku mendengar. Dan dalam hadis yang lain, barang siapa yang berselawat kepadaku walaupun dia berada jauh daripada makamku, macam kita lah, kita di Malaysia, makam Nabi di Madinatul Munawwarah di Arab Saudi, jadi Nabi kata apa? Aku tetap mendengar, kerana Allah menciptakan satu malaikat yang mana tugas dia khusus untuk membawa selawat para umat Nabi. Siapa yang berselawat kepada Nabi, malaikat ini ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membawa selawat yang kita lafazkan itu dan sampaikan kepada baginda Nabi SAW daripada hadis yang sahih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kita nak mulakan perbincangan kita pada malam ini setelah sekian lama kita tak baca, iaitu kita nak mulakan dengan kitab Syama'ilul Muhammadiyah, bukan yang ada pada tuan-tuan sekarang. Yang di Facebook, kita nak mulakan dengan perbahasan tentang, sikit saja kita ambil satu hadis, iaitu tentang hadis yang menceritakan kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita nak baca hadis yang kelima. Saya terus baca kepada maknanya dah, iaitu daripada kitab yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimallahu taala. Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Muhammad bin Ismail, daripada Abu Nuaim, daripada Al-Mas'udi, daripada Uthman bin Muslim bin Hurmuz, daripada Nafi' bin Jubair, daripada Mut'aim, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, berkata, kenapa gelaran Sayyidina Ali di belakang tu kita sebut karramallahu wajhah? Kita boleh sebut juga radhiyallahu anhu. Macam seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain kan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetapi kenapa dekat Sayyidina Ali kita sebut karramallahu wajhah? Kerana dikatakan oleh para ulama, sepanjang hidup Sayyidina Ali karramallahu wajhah ataupun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya, antaranya lah. Dan dimuliakan muka Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, dimuliakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okey, kerana sebab-sebabnya, dan digelar juga Sayyidina Ali ni sebagai babul ilmi, pintu gerbang bagi seluruh ilmu di dunia ni. Semua ilmu yang ada di dunia ini, pintu gerbang untuk umpama atap bagi seluruh gedung ilmu. Sayyidina Ali pintu kecil je. Nabi SAW ini dikatakan sebagai apa? Atap bagi seluruh gedung ilmu. Maknanya atap mesti lebih besar daripada pintu kan. Itu secara logik akal lah. Maknanya ilmu Rasulullah ini terlalu luas. Sebab apa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaran malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang terlalu tinggi, kita dah baca dah sebelum ni, dan tidak terlalu rendah,
tebal berisi kedua-dua tapak tangannya. Maknanya Nabi SAW pada perut tapak tangan Nabi ni sangat berisilah. Tapi berisi itu bukan bermakna Nabi SAW gemuk. Bukan boroi, tidak. Tapi sedap. Apabila disalam, memang sedap dan padat. Itu kekuatan tangan baginda Nabi SAW. Dan kedua-dua telapak kakinya, dikatakan kedua telapak kakinya bermaknanya apa? Bermaknanya Nabi SAW ini kuat berjalan dan menyampaikan dakwah. Sebab itu, bila kita sebut cucu kepada Rasulullah SAW yang terkenal, Rasulullah ada beberapa orang cucu, tetapi semua dimatikan oleh Allah SWT semasa kecil. Tinggallah yang sempat hidup membesar ini adalah dua cucu kesayangan Rasulullah, iaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu yang mana abang, yang mana adik, Hasan adalah abang dan Husain adalah adik. Sayyidina Hasan dikatakan ulama adalah dia mengikut Rasulullah ini daripada kepala sampailah ke pinggang. Maknanya daripada kepala Rasulullah sampailah ke pinggang Rasulullah itu diikuti oleh Sayyidina Hasan bin Abi Talib, anak kepada Sayyidina bin Ali bin Abi Talib, anak kepada Sayyidina Ali, anak kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Okey. Dan Sayyidina Husin pula dia mengikut jejak jejak Nabi ni macam mana? Dari pinggang hingga ke kaki. Maknanya Sayyidina Hasan dia wajahnya seperti Nabi daripada kepala sampai ke pinggang, dan Sayyidina Husin serupa macam Nabi daripada pinggang hingga kaki. Kata ulama, wajah Nabi Sayyidina Hasan dia sama macam Nabi daripada kepala hingga ke pinggang kerana ketampanan Rasulullah SAW tidak dapat ditandingi. Dan Sayyidina Husin pula daripada pinggang hingga kaki menunjukkan Sayyidina Husin ini mengikut jejak langkah datuknya Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah, kuat berdakwah, kuat berjalan, menyampaikan dakwah Nabi SAW. Tapi kedua-duanya hebat. Dikatakan kedua-dua cucu Rasulullah ini hebat menunggang kuda. Satu ketika bila mana dalam peperangan Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib ini dia hebat menunggang kuda, sehingga kan apabila musuh melihat kuda bergerak menuju ke arah mereka, mereka mereka tidak tahu siapakah yang menunggang kuda tersebut. Sebab apa? Sebab Sayyidina Husin dia menunggang kuda bukan dari atas kuda. Dia mampu menunggang kuda dari perut kuda tersebut. Maknanya dia menunggang sehingga pihak musuh tidak nampak mana penunggangnya. Bila sampai kepada pihak musuh, tahu-tahu dah tercantas kaki pihak musuh. Hebatnya Sayyidina Ali, Sayyidina Husin bin Ali bin Abi Talib. Okey. Baik. Sikit lagi tuan-tuan. Kepala baginda SAW besar. Besar ni bukanlah macam orang cacat. Tidak. Tetapi besar ini sepadan dengan macam mana nak cakap? Dengan kesadoan. Dengan sadornya badan Rasulullah SAW. Maknanya bukan sador macam orang sekarang. Orang sekarang sador dengan dia membina otot. Tetapi Allah memang mencipta Rasulullah SAW begitu. Maknanya cukup kalau orang tengok Rasulullah itu cukup teliti diciptakan kepada tubuh badan Rasulullah SAW, sehingga orang tidak mampu melihat kecacatan yang ada pada Rasulullah. Dan memang Rasulullah pada anggota badan Rasulullah tidak ada kecacatan. Okey. Besar tulang sendinya maknanya tegap. Besar tulang sendinya maknanya tegap. Bila orang tengok tu memang gah lah. Bulu dadanya memanjang. Dikatakan bulu dada Nabi SAW memanjang daripada tengkuk ini sampai ke pangkal pusat. Ini kasih sayang sahabat, sehingga tahu begitu keadaan baginda Nabi SAW. Apabila baginda berjalan, sedikit condong ke hadapan seperti orang yang sedang menuruni tempat yang tinggi. Dikatakan juga Nabi berjalan laju seperti orang turun daripada bukit.
Okey, itu keadaan sifat Nabi SAW berjalan. Aku tidak pernah melihat sebelum ini mahupun sesudahnya seseorang sama seperti baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, aku tak pernah jumpa orang yang sebelum adanya Rasulullah ataupun ketika Rasulullah ada, aku tak pernah berjumpa orang yang sama bentuk tubuhnya seperti baginda Nabi SAW. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, hatta bentuk tubuh Nabi pun kata sahabat mereka tidak pernah berjumpa. Mereka tak pernah jumpa pun orang yang sama seperti ciri-ciri yang ada pada badan baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kata ulama, kalaulah tuan-tuan datang dalam mimpi itu ada ciri-ciri yang diceritakan dalam hadis ini, iaitu ciri-ciri yang ada pada Rasulullah, maka itu benar Rasulullah, dan syaitan tidak pernah mengikut ataupun tidak akan menyamai baginda Nabi SAW. Tidak pernah. Adapun kita, syaitan boleh menyerupai macam kita. Tu kadang-kadang kita rasa takut kan, bila bila keluarga kita meninggal, kita duduk terbayang ada benda lalu kat dapur semua kan. Itu syaitan yang boleh menyerupai kita. Okey, tapi Rasulullah, syaitan dan seluruh para anbiya, bukan Rasulullah saja, seluruh para anbiya dan para rasul, syaitan tidak boleh menyerupai mereka. Jadi untungnya sesiapa yang belajar tentang kepribadian Rasulullah dan ciri-ciri yang Allah ciptakan kepada Rasulullah ini, apabila dia didatangkan oleh Allah SWT mimpi untuk bertemu dengan Rasulullah, maka dia dah tahu dah ciri-ciri yang ada pada Rasulullah. Sebab syaitan tidak akan menyerupai baginda Nabi SAW. Tapi bukan senang tuan-tuan nak dapat berjumpa dengan Nabi SAW. Antaranya cara nak berjumpa dengan Nabi SAW, kita kena banyakkan bersolawat kepada Nabi SAW. Dan jangan kedekut mulut kita ni. Nabi kata, barang siapa dia dengar namaku disebut tetapi dia tidak sahut namaku dengan sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu alaihi wasallam, maka dia di kalangan orang yang bakhil. Nabi kata, apabila dia dengar mana-manalah, kat ceramah ke, kat radio, kat TV ke, nama baginda disebut, dan dia tidak sahut nama baginda itu dengan berselawat kepada Nabi, maka dia dari kalangan orang yang bakhil. Dalam akal fikiran kita bayangkan bakhil itu orang yang kedekut duit kan? Tidak. Antara yang bakhil ini adalah orang yang berat mulutnya untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu saja dulu untuk kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi kita beralih kepada skrin bagi di Facebook. Waalaikumsalam. Boleh dengar saja, nanti boleh tengok ulangan di Facebook nanti. Okey. Baik. Baik, kita telah membahaskan pada kitab yang ada pada skrin tuan-tuan yang di Google Meet ini tentang sebahagian daripada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan kita telah membahaskan 2 minggu yang lepas tentang makna 2 kalimah syahadah. Tetapi hari ini saya nak ulang sedikit makna tentang makna apa? Makna yang ini. Yang saya bolkan, al-khaliqu ar-raziqu al-alimu al-qadiru al-fa'alu lima yurid. Baik, kita pergi satu persatu untuk sebagai tambahan. Okey, sebagai tambahan nota kita. Jadi tuan-tuan boleh catat pada buku tuan-tuan ataupun pada nota yang tuan-tuan printkan itu, ataupun yang tak ada kitab boleh catat pada buku tentang Al-Khaliq ini. Al-Khaliqu yang saya bolkan itu, Al-Khaliqu ini adalah salah satu kata nama khas bagi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada makhluk lain yang boleh untuk menamakan dirinya dengan Al-Khaliq. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia seorang saja, bukan seorang, dia saja Tuhan yang mampu mencipta segala sesuatu. Al-Khaliq maknanya yang maha mencipta. Kalau buang alif ni, okey, tuan-tuan, kalau buang alif ni, kalau buang alif ni jadi al-khalqu. Al-khalqu ini adalah ciptaan. Dia lain. Bila tambah huruf alif jadi al-khaliq, ini maknanya yang maha mencipta. Jadi bila kata yang maha mencipta adalah Tuhan yang mampu menciptakan daripada sesuatu yang tiada kepada ada. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan yang mampu menghilangkan daripada ada kepada tiada. Dua benda ini tuan-tuan hafal sampai, kalau bahasa kasarnya, ingat sampai mati. Al-Khaliq maknanya apa? Yang mampu menciptakan daripada tiada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada. Okey. Yang kedua, ibarat perkataan ayat yang perlu kita hafal adalah Tuhan yang mampu menghilangkan daripada ada kepada tiada. Apa maknanya? Ibarat yang pertama tadi, Tuhan yang mampu menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Kita. Contoh, ciptaan Allah kepada kita. Asalnya kita tak wujud pun dekat muka bumi ini. Kita tak tahu pun kita akan wujud di muka bumi ini, tetapi dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah, dengan dengan kekuasaan Allah, Allah berkehendak untuk kita wujud di muka bumi ini, maka kita wujud. Asalnya kita tak ada. Lepas tu Allah jadikan kita, Allah wujudkan kita di muka bumi ini, maka wujudlah kita sekarang. Dan Allah mampu menghilangkan, mematikan daripada ada kepada tiada. Allah hilangkan kita sekarang ni yang ada, Allah mampu mematikan yang kita ni sekarang ada kepada kematian. Kepada kita dah lenyap daripada dunia ini. Dan Allah mampu hidupkan semula daripada mati kepada hidup. Iaitu setelah kita mati, Allah hidupkan balik kita dan kita akan hidup selama-lamanya. Sama ada dalam dalam neraka wa'iyadzubillah, dan yang kita nak adalah syurga Allah yang kekal abadi. Dan tuan-tuan kena ingat, syurga Allah, siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kena yakin. Siapa tak yakin tentang syurga dan neraka Allah Taala boleh kufur. Kita kena yakin bahawa sesiapa saja yang Allah takdirkan untuk dia masuk ke dalam syurga, maka dia akan masuk syurga bukan dalam bayangan ataupun hayalan. Nikmat-nikmat syurga bukanlah hayalan dan bayangan. Contoh, tuan-tuan teringin makan ayam golek hari ni kan, tapi tak kesampaian, tak ada duit tengah bulan. Jadi itu bayangan tuan-tuan saja. Sampai tuan-tuan kata, nantilah abah ada gaji, nanti abah belanja kamu KFC, belanja ayam golek. Bayangan, tak dapat pun lagi. Tetapi dalam syurga, apa yang kita dapat secara realiti, bukan bayangan. Dan kita masuk ke dalam syurga dalam keadaan roh dan jasad. Seperti itu juga insan ataupun orang-orang yang Allah takdirkan untuk dia masuk ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min zalik. Seperti itu juga azab neraka bukanlah hayalan, bukanlah bayangan. Jadi okey, jadi azab Allah Subhanahu wa taala dia reality. Bila reality, umpama nak bagi kita faham, umpama kita rasa sakit apabila kita terkena panas. Kita rasa sakit apabila terkena benda-benda yang tajam sehingga melukakan. Maknanya kita rasa sakit dalam keadaan kita ni apa? Roh dan jasad. Begitulah keadaan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Kalau dalam syurga penuh dengan nikmat. Al-Khaliqu. Jadi kita faham di situ bahawa Allah Subhanahu wa taala dia mampu
dia mampu menciptakan sesuatu daripada tiada kepada ada. Dan apakah yang dimaksudkan dengan makhluk pula? Al-Khaliq, pencipta. Makhluk apa dah? Apa dia pula? Makhluk ini maknanya, catat sikit tuan-tuan, fama siwallah, selain daripada Allah Ta'ala, itu dipanggil makhluk. Sama ada makhluk itu yang kita boleh nampak ataupun tak nampak, selain daripada Allah Ta'ala, itu adalah makhluk. Kuman, makhluk Allah Ta'ala. Arash, makhluk Allah Ta'ala. Angin, makhluk Allah Ta'ala. Cahaya, makhluk Allah Ta'ala. Roh, makhluk Allah Ta'ala. Jadi itu yang dikatakan makhluk adalah apa yang selain daripada Allah Ta'ala, itu semua makhluk. Semua Allah yang ciptakan. Itu yang kita faham. Apa dalil Al-Quran yang boleh kita rujuk sebagai tambahan maklumat kita tentang Allah lah yang menciptakan semua ini? Tuan-tuan boleh catat, iaitu dalam surah Ar-Ra'du. Allah firman dalam surah Ar-Ra'du ayat yang ke-16, Allah berfirman, Qulillahu khaliqu kulla syai'. Qulillahu khaliqu kulli syai'. Katakanlah bahawa Allah lah yang mencipta segala sesuatu. Sesuatu makna di sini adalah ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ciptaan Allah Ta'ala. Okey? Jadi kita kena tahu di situ. Okey. Baik. Ataupun tuan-tuan boleh rujuk kepada surah As-Saffat. As-Saffat ayat ke-96. Allah mengatakan bahawa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ni tuan-tuan kena faham. Apa makna firman Allah daripada surah As-Saffat? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Di sini kita kena faham dua perkara. Allah berfirman dalam surah As-Saffat yang bermaksud wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat yang bahagian yang pertama iaitu wallahu khalaqakum, maknanya Allah lah yang menciptakan seluruh jisim-jisim, seluruh jasad-jasad makhluk ini. Kita ada jasad. Pokok pun ada fizikal dia. Binatang pun ada fizikal dia. Angin pun ada fizikal dia. Cuma dia dalam fizikal yang halus. Kita tak nampak. Kita ni fizikal yang kasar. Kita boleh pegang. Okey? Jadi, seluruh itu adalah ciptaan Allah. Allah yang ciptakan. Dan Allah sambung lagi untuk penghabisan ayat ni, wama ta'malun, dan segala apa yang dibuat oleh manusia, segala apa yang terjadi kepada manusia, segala perbuatan manusia, itu juga Allah yang jadikan. Subhanallahal azim. Sebab itu tuan-tuan, bila saya ulang lagi sekali, sebab itu bila kita buat ucapan, kita ni sebagai pemimpin, kita ini sebagai ketua, kita ini sebagai bos, kan selalu orang suruh minta kita buat ucapan penutup lah, merasmikan majlis ke. Jangan sesekali kita menyebut sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu, yang lemah itu daripada kelemahan saya sendiri. Guru kami melarang, melarang kita menyebut itu. Kerana apa? Kerana baik dan buruk Allah yang ciptakan. Jadi kalau kita katakan seperti yang selalu kita ucap dalam ucapan kita itu, yang kita katakan yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada kekurangan diri saya sendiri, itu bermakna takut-takut orang awam, dan kita yakin bahawa Allah hanya mampu menciptakan kebaikan saja. Keburukan Allah tak mampu. Bila kita yakin sebegitu, kalau seseorang yakin sebegitu, maknanya dia telah menjadikan Allah ini bersifat dengan sifat lemah. Kerana sifat lemah ini hanya ada pada makhluk. Kerana apa? Kerana sesuatu benda yang tidak boleh dilakukan oleh satu jisim itu, ataupun kalaulah satu benda itu, kalaulah seseorang itu dia tidak mampu untuk membuat satu perkara. Contoh saya cikgu bahasa Arab.
tapi saya tak mampu untuk jadi macam cikgu matematik. Itu menunjukkan kelemahan diri saya. Kalau kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala hanya mampu untuk menciptakan kebaikan, tetapi kelemahan tu datang daripada diri kita, tak ada kaitan dengan Allah Taala, bermakna kita telah menjadikan Allah ini bersifat lemah, yang mana Allah tidak mampu untuk membuat keburukan. Tetapi tuan-tuan kena faham, bukanlah Allah menciptakan keburukan itu dengan mengatakan Allah ada sifat buruk. Na'udzubillah min zalik. Itu lagilah bahaya. Jadi bermakna di sini kita tak nak jadi keraguan, baik kita jangan sebut di akhir kalam kita. Okey, kalau nak sebut juga sebagai tanda hormat, tanda adab dengan Allah Ta'ala, kena tambah sikit ayatnya. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan yang lemah itu daripada kekurangan saya sendiri, dan hakikatnya baik dan buruk itu Allah yang ciptakan. Kena tambah ayat di belakang tu. Jadi kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana dalil dalam surah As-Saffat ni, Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan jasad dan fizikal makhluk, dan Allah jugalah yang mencipta perbuatan manusia. Sama ada perbuatan manusia itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, jelas? Kalau jelas tolong komen jelas ataupun tekan 1. Okey, kalau jelas. Okey, kita tak nak panjang-panjang, tapi kena panjang juga supaya kefahaman kita ni benar apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Nampak kita punya kitab macam tak bergerak kan tuan-tuan? Sebenarnya bergerak untuk kefahaman kita. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Kita pergi ke sebelah dia. Okey. Sekejap. Ada orang baru masuk. Okey. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Baik, yang kedua, yang sebelah dia Ar-Raziq. Ar-Raziq. Ataupun tuan-tuan boleh letakkan baris zai ni letak di atas. Ar-Razzaq, boleh dua-dua. Tuan-tuan nak sebut Ar-Raziq ataupun Ar-Razzaq, boleh. Dan ini juga nama khusus bagi Allah Ta'ala, nama khas. Kata nama khas ataupun nama khas bagi Allah Ta'ala. Tak boleh kita letak nama anak kita Razak. Tak boleh kita letak nama anak kita Khaliq. Tak boleh. Kalau nak letak, sama juga dengan perkataan Allah. Kita tak boleh letak nama anak kita Allah. Okey, alhamdulillah. Terima kasih cikgu di Facebook. Jadi, nak letak juga nama Razak, nak letak juga nama Khaliq, nak letak juga Allah dalam nama anak kita tu, kena disandingkan, kena ditempelkan dengan dia perkataan abdun. Sebab itu manusia tak ada nama Allah, tapi nama dia apa? Abdullah. Abdullah ni dua perkataan. Yang pertama abdun, Allah. Jadi Abdullah maknanya apa? Abdun, hamba, Allah ni Tuhan. Jadi hamba Allah. Kalau nak letak Razak, kena letak, sepatutnya kena letak Abdur Razak, hamba kepada Tuhan yang memberi rezeki. Tak boleh kita letak nama Razak. Sebab itu tuan-tuan kena jaga. Kalau kawan tuan-tuan nama Rahman ataupun nama Abdul Rahman, jangan panggil Man. Sebab Rahman itu nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, Ar-Raziq adalah yang memberi rezeki. Iaitu maknanya adalah yusilu al-arzaq ilal ibadih, iaitu yang menyampaikan rezeki kepada hamba-hambanya. Apa-apa saja rezeki yang kita dapat hari ini, nikmat kesihatan, nikmat bekerja, nikmat kewangan, nikmat kekayaan, nikmat yang sama ada nikmat itu kita tak nampak ataupun sama ada kita nampak ataupun tak nampak, yang ada pada diri kita yang kita dapat rasa, itu semua pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, itu pendek je, senang, tak ada ni tak ada perbahasan yang panjang. Kita pergi sebelah lagi. Al-alimun.
Al-alimun. Yang ini yang maha mengetahui. Apa makna al-alimun? Boleh catat apa yang saya syarah ni sebenarnya tak ada dalam Google Meet ni. Yang ada dalam bahasa Melayu ni tuan-tuan adalah makna bagi bahasa Arab yang ada dalam buku. Yang saya syarah ini daripada kitab syarahannya sebagai tambahan. Sebab itu tuan-tuan tengok tepi-tepi ni penuh. Penuh ni bukan kata saya rajin tuan-tuan, tak. Tetapi sebab kita nak dapat kefahaman yang benar supaya tidak seleweng, supaya kita mati ni dalam keadaan kita kenal Allah sekenal-kenalnya. Sebab kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kalau kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak kita melakukan kebaikan, kita sedekah, kita bantu orang, kita bantu anak murid kita, kita bantu pekerja bawahan kita, kita tak pernah kedekut, kita buat banyak kebaikan tetapi kita tidak kenal Allah Ta'ala, dia beriman selain daripada Allah Ta'ala, maka tidak diterima amalan kebaikan kita. Kata Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Apa maknanya? La tasihul ibadah, tidak sah, tidak sah amal kebaikan, amal kebaikan seseorang illa ba'da ma'rifatil ma'bud, kecuali setelah kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dalam Al-Quran tuan-tuan baca, mesti digandingkan ayat dia macam mana? Innallazina amanu wa amilus salihat. Mesti digandingkan dua ayat ni, iaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maknanya amal soleh dengan beriman ni kena ganding dua-dua. Kalau dia beriman tapi dia tak buat kewajipan yang Allah suruh, maknanya iman dia memang terlalu rendah. Kalau dia buat amal soleh, amal kebaikan, dia buat segala perkara baik tapi tak beriman, macam kawan-kawan kita yang non-Muslim, dia sedekah dekat sekolah, dia sedekah dekat masjid, you ambil duit 10,000, you renovate masjid surau ni, bagi cantik, tambah aircon, tapi dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka kebaikan yang dia berikan ataupun yang dia sedekahkan itu, orang Cina kawan kita itu, tidak diterima oleh Allah SWT kerana tidak keimanan. Sebab itu punca kuasa bagi diterima amalan kita mesti beriman kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan dah meniti di atas keimanan yang diajar oleh baginda Nabi SAW sekarang ni. Ini iman ataupun akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dia. Okay? Jadi ilmu Allah ini azali. Zat Allah azali, ilmu Allah juga azali. Allah bukan macam manusia. Manusia ini setelah diberitahu tentang maklumat tersebut, barulah manusia ini ketahui. Barulah manusia ini tahu. Tetapi Allah memang sedia tahu. Allah tak perlukan bantuan malaikat untuk beritahu kepadanya. Adapun tugas malaikat catat untuk cari hamba-hamba dia beramal soleh, itu adalah perintah Allah dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau malaikat tak beritahu Allah Ta'ala pun tentang, hari ni, malam Sabtu, Ustaz Farid dan kawan-kawan dia ada perkongsian malam ni. Kalau malaikat tak beritahu pun tentang kebaikan malam ni kita buat, Allah dah memang tahu. Sebelum kita buat Google Meet ataupun kita buat kelas online ni pun Allah dah tahu dah. Sebab ilmu Allah azali. Allah tidak perlukan bantuan untuk beritahu kepadanya tentang apakah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah sedia tahu. Allah dah tahu sebelum jadinya perkara itu, Allah ataupun perkara itu sedang berlaku ataupun perkara itu akan berlaku, semua Allah maha sedia mengetahui. Okey, jelas? Baik, ini penjelasan tambahan tuan-tuan. Jangan boring, jangan bosan kalau kita ulang. Bukan ulang pun, kita nak tambah. Mungkin pada sesi yang lepas saya tercicir sedikit. Al-Qadir. Al-Qadir. Al-Qadir ini yang maha berkuasa. Ataupun tuan-tuan,
apa tuan-tuan boleh sebut Al-Qadir. Dia ada dua perkataan yang boleh kita sebut untuk Allah SWT. Yang pertama, tengok sebutan saya panjang dulu. Al-Qadir. Kalau ejaan dia Qaf, Alif, Dal, Ra. Qadir. Okey. Ataupun tuan-tuan boleh sebut seperti perkataan yang saya boldkan di sini pada skrin tuan-tuan, iaitu Qadir. Dal tu yang panjang hingga ke Ra. Qadir. Yang pertama tadi Qa yang panjang. Al-Qadir ataupun Qadir. Dua-dua boleh. Sebab dua-dua ni membawa maksud yang sama. Dan Qadir ini maknanya apa? Yang Maha Berkuasa. Kuasa Allah Ta'ala makna di sini adalah bil qudrah at-tamah. Kuasa Allah ini kekuasaan yang sempurna. Tidak ada cacat cela bagi kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bersifat dengan sifat azali dan abadi. Ma makna azali dengan abadi? Azali ini tidak ada permulaan, seperti zat Allah Ta'ala. Dan abadi, kekuasaan Allah ini tidak akan terhapus, tidak akan lenyap, tidak akan mati. Dia akan kekal selama-lamanya kerana zat Allah juga bersifat azali dan abadi. Jadi kita kat situ kita kena faham. Dan kekuasaan Allah ini bukanlah Allah ambil daripada siapa-siapa. Berhati tuan-tuan. Saya kena sebut juga, ada satu ustaz di dalam Facebook, dia memutarbelikkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dengan pemahaman dia, kerana dia tidak belajar kepada kitab-kitab ini, dia tidak belajar tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, sehingga kan dia mengatakan bahawa Allah menciptakan nur, dan daripada nur itulah keluarnya Muhammad bin Abdullah, keluarnya Adam alaihi salam. Apabila cahaya itu telah kuat, maka barulah keluar daripada ciptaan Allah Ta'ala ini. Allahu Akbar. Saya balah juga dalam sosial media sosial ni. Saya katakan bahawa Allah tidak memerlukan cahaya, kerana kekuasaan Allah ini tidak ada yang membantunya. Allah tidak berhajat kepada orang lain, kepada makhluk lain untuk Allah ciptakan makhluknya. Sedangkan Allah ini maha berkuasa. Tetapi dia katakan apa? Allah ciptakan nur, yang kita dok sebut Nur Muhammad itu. Allah ciptakan nur. Apabila nur itu berkembang dan menjadi kuat, maka lahirlah Adam alaihissalam. Saya katakan kepada dia, kalaulah Adam alaihissalam keluar daripada nur, bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala? Jadi nur yang Allah cipta itulah yang maha berkuasa, dan Allah ni tak layak jadi Tuhan. Dia kata, dia putar belik macam tu kan. Saya kata tak boleh macam tu. Dan dia kata bahawa nur itu lebih kurang saya tak ingat dia punya ibarat perkataan tu. Dia kata apa? Nur itu bukanlah terpisah daripada Allah, dan bukanlah bergabung dengan Allah. Tuan-tuan cuba fikir, macam mana keadaan itu? Dia katakan nur yang Allah cipta, kemudian nur tu jadi kuat, lahirlah Adam alaihissalam, lahirlah para anbiya, lahirlah seluruh makhluk ini. Dan dia kata apa? Nur itu bukanlah terpisah daripada zat Allah, dan bukanlah bergabung dengan Allah Ta'ala. Ini dipanggil golongan yang dipanggil oleh ulama kita, dipanggil golongan yang sesat yang namanya Al-Hulul. Ini akidah yang memesongkan para umat, yang mengatakan bahawa Allah ini boleh menempel masuk ke dalam makhluk. Ini ciri-cirinya sama dengan Kristian. Tuhan itu satu, dalam satu Tuhan ada tiga. Bahaya tuan-tuan. Carilah dalam tu. Siapa nak tahu nama ustaz tu boleh mesej saya. Okey, mesej dekat Facebook ataupun tanya. Untuk peringatan kita bersama. Saya tak nak bagi tahu kat sini.
Nanti takut timbulkan fitnah. Mungkin kalau tuan-tuan mesej saya akan menjelaskan dahulu. Okey, tu bahaya. Sedangkan dan dia mengatakan Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Sedangkan hadis sahih Rasulullah menyebut wa arsyuhu 'alal ma' au kama qal. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata dan arash itu Allah ciptakan ia di atas air. Maknanya sebelum Allah cipta arash, makhluk yang mula-mula Allah cipta adalah air. Ini hadis sahih. Jadi orang yang mengatakan makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad, itu tidak benar kerana dustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Maha berkuasa nak cipta apa saja. Okey, dan kekuasaan Allah itu kekal dan azali. Tidak ada permulaan dan tidak ada pengakhiran. Dan yang terakhir tuan-tuan, iaitu fa'alul lima yurid. Ini pun kita dah bahaskan. Iaitu kat sini apakah sifat Allah Ta'ala yang ada kat sini? Iaitu sifat Allah iradah, berkehendak. Jadi berkehendak ni kita kena faham apa? Apa sahaja yang Allah berkehendak ianya berlaku. Ingat ibarat ini, ingat ayat ni. Bukan suruh ingat Ustaz Farid, tak. Saya hanya menyampaikan daripada kata-kata guru kami. Apa yang dimaknakan dengan iradah, iaitu yang berkehendak? Apa maknanya? Maknanya adalah apa saja yang Allah kehendak ianya berlaku, pasti akan berlaku. Yang kedua, apa saja yang Allah tidak berkehendak, ni tidak berkehendak ianya berlaku, maka tidak akan berlaku. Walaupun benda itu kita yang nak. Okey. Lagi sekali, ibarat yang pertama adalah apa sahaja yang Allah berkehendak ianya berlaku ke atas makhluk, maka pasti akan berlaku. Contoh kematian. Bila Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada yang boleh lari? Tidak. Tapi cara kematian seseorang itu wallahu alam. Dan bila kematian seseorang itu wallahu alam, kita tak tahu. Dan ibarat yang kedua, apa sahaja yang Allah tidak berkehendak berlaku ke atas makhluk, maka dia tidak akan berlaku. Walaupun benda itu benda yang paling kita suka. Kita suka satu benda, kita nak sesuatu yang kita memang teringin sangat. Tetapi kalau Allah berkehendak, Allah tidak berkehendak ianya berlaku kepada benda yang kita suka, maka takkan berlaku. Okey. Itu perbahasan dia lagi panjang tuan-tuan. Dia ada tentang kehendak Allah ni macam mana. Ada yang dikatakan tentang mubram. Okey, itu nanti kita akan bahaskan tentang sifat Allah al-iradah, iaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya nak berhenti kat sini dulu. Ada tak soalan apa-apa yang tak jelas sebelum kita tutup? Saya sebab bila saya takut dan saya ulang benda ni, sebab kita pun baru dapat kefahaman daripada guru kita pun masih belajar, saya pun masih belajar, dan kefahaman tu saya takut terpesong pada sesi yang lepas, takut salah cakap. Jadi umpama tuan-tuan dan puan-puan anggap ini sebagai ulangan dan pencerahan semula tentang perkara ini, dan supaya kita ini faham betul-betul tentang sifat Allah dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya. Wallahu alam. Ada tak soalan apa-apa yang kurang jelas ataupun yang berkaitan dengan perbahasan kita pada malam ini? Insya-Allah dah 10:20. Ada tak? Saya bagi dalam setengah minit. 30 saat, setengah minit. Ada tak soalan yang berkenaan dengan ini? Okey, boleh tanya sikit. Jadi jelas tak? Kalau jelas, tolong tekan 2. Nak tengok kefahaman.
Jadi inilah akidah yang Nabi bawa dan ajarkan kepada kita, insya-Allah. Okey, ada tak? Ada 20 saat lagi. Okey, 2. Cikgu Hazni dari jauh. Okey, alhamdulillah. Ada lagi 2. Puan Samirah. Semua yang pernah saya bekerja dengan mereka. Okey, ada lagi 2. Alhamdulillah, semoga diberi kefahaman. Allahu Akbar. Mak Ngah, Haji Din, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kak Radiah, Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah, saya ambil kesimpulan lah daripada sahabat. Puan Siti Zawiyah pun ada. Allahu Akbar. Terima kasih. Okey, jadi saya mengambil daripada komen-komen sahabat-sahabat anda kefahaman tersebut. Semoga apabila datang golongan sesat kepada kita, kita boleh jawablah. Dan syarahan ni sebenarnya panjang dan kami baru habis tentang syarahan kepada semua yang kita baca malam ni, tuan-tuan. Kitab tu panjang. Kitab tu panjang, nak bahas satu persatu, tapi kita ambil secara ijmali. Ijmali ni cukup sekadar kita tahu apa itu sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagi orang awam macam kita ni, cukup sekadar kita tahu secara umum sahaja. Inilah perkara yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Tapi sebelum saya tutup, saya nak timbulkan satu persoalan. Kalau orang datang kepada kita, tuan-tuan, ni yang kita belajar ni tentang iradah, qudrah, ilmun, semua tadi tu sifat-sifat Allah Ta'ala yang kita belajar dulu. Sifat 20 Allah Ta'ala. Kalaulah seorang datang kepada kita, kenapa belajar sifat 20? Nabi mana ada ajar? Yang kita nak ikut adalah Nabi. Nabi tak pernah ajar pun tentang sifat 20. Sahabat tak pernah sebut pun pembelajaran sifat 20 seperti mana yang ada dalam buku pendidikan Islam di sekolah-sekolah. Kenapa kita belajar? Ini bid'ah, perkara tak betul. Bid'ah ni boleh masuk dalam neraka. Allahu Akbar. Tidakkah Allah selalu menyebut sifat-sifatnya di dalam Al-Quran? Kita katakan begitu. Tidakkah Allah selalu menyebut? Ulama dia mengumpulkan sifat 20 Allah Ta'ala itu yang wajib bagi kita. Akan tetapi sifat Allah ni banyak. Tetapi kenapa kita belajar tentang sifat 20? Kerana di dalam Al-Quran, ini jawapan dia, tuan-tuan. Kerana di dalam Al-Quran yang sering kali dan banyak kali Allah menyebut adalah apa yang kita belajar daripada sifat 20. Contoh, kalau dia kata perkara ni bid'ah, perkara ni sesat, Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, bagaimana kita nak jawab? Kita baca ayat Quran. Kan Allah sebut, wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Semua yang diciptakan oleh Allah itu, iaitu makhluk, semua makhluk Allah Ta'ala itu berada di bawah kekuasaan Allah. Kan perkataan Al-Qadir, wallahu ala kulli syai'in qadir. Kita sebut tak tadi, tuan-tuan, Al-Qadir ada? Ada. Dia putar belik pula kepada kita. Ada. Dalam Al-Quran mana ada sebut mukhalafatuhu lil hawadith? Allah tak sebut pun. Ini dah mendustakan Al-Quran. Cerdik betul orang yang sesat kata macam tu. Golongan sesat dia putar belik macam tu. Jadi kita katakan apa? Ada. Allah ada sebut. Cuma lafaz perkataan itu tidaklah sama macam kita sebut mukhalafatuhu lil hawadith. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadith? Allah tidak sama dengan makhluk. Ada tak dalilnya Allah sebut? Ada. Dalam surah Al-Ikhlas. Tuan-tuan boleh baca kat depan dia. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak sama sekali Allah ini sama dengan makhluk. Sama tak dengan sifat 20 yang kita bacakan tadi? Mukhalafatuhu lil hawadith sama.
Jadi ini mereka lah yang mendustakan Al-Quran, dan kita yang belajar ini tentang hari ini adalah kita mengikut apa yang diajarkan oleh para ulama, dan para ulama ilmunya sampai kepada sahabat, dan sahabat ambil daripada Rasulullah SAW. Jadi cukup sekadar itu sebagai penerangan tambahan. Semoga ia bermanfaat, dan doakan saya supaya kita dapat mengambil manfaat, menjadi tukang baca kepada anda semua tentang apa yang dikarang oleh para ulama. Saya bukan mengajar, saya sebagai tukang baca kepada tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah barakallahu fikum jami'an wa ahsanallahu ilaikum jami'an, dan semoga Allah memberkati tuan-tuan, dan kita akhiri dengan bacaan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtimna ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, pandulah kami ya Allah, dan matikanlah kami dalam keadaan yang baik ya Allah. Jangan kau matikan kami dalam keadaan kami kufur kepadamu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada sifat kekufuran ya Allah, dan kami nak mati di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan selamatkanlah zuriat kami dan pasangan kami supaya kami dapat berjumpa dengan mereka juga di dalam syurgamu yang kekal abadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada semua yang mengikuti di Google Meet dan di Facebook. Semoga Allah memberkati anda kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Jaga diri insya-Allah. Okay, sama. Terima kasih Ustaz Fizan. Allah Hafiz. Sama-sama. Terima kasih. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dah. Kata tu. Bing. Gambar ke kata tu.